Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat jamak dan qasar. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang ringkasan pengertian solat jamak dan qasar, syarat solat jamak takdim, syarat solat jamak takhir, syarat solat qasar, dan juga perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Kita imbas kembali cara solat ketika musafir. Musafir maksudnya orang yang berjalan jauh. Baik, yang pertama, qasar dan jamak. Kita boleh solat secara qasar dan jamak. Yang kedua, jamak sahaja. Yang ketiga, qasar sahaja. Yang keempat, solat secara sempurna ataupun tamam. Solat tamam. Sama je lah maksud dia, sempurna dan tamam ni. Kita tengok ringkasan tentang solat jamak dan juga solat qasar. Tengok pada solat jamak dulu. Solat jamak artinya mengumpulkan dua solat ke dalam satu waktu. Maksudnya kita buat dua solat sekaligus dalam satu waktu. Dalam satu waktu solat. Solat jamak terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Solat yang boleh dijamakkan ialah solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Zuhur hanya boleh jamak dengan asar, maghrib hanya boleh jamak dengan isyak. Sekarang tengok pada solat qasar. Qasar artinya memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maksudnya, kalau solat tu dia 4 rakaat, kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh diqasar ataupun dipendekkan hanyalah solat zuhur, asar dan juga isyak. Sekarang Ustazah nak terangkan tentang jamak takdim dan jamak takhir. Baik, jamak takdim ialah mengumpulkan dua solat ke dalam waktu yang pertama. Dan jamak takhir pula mengumpulkan dua solat ke dalam waktu yang kedua. Tengok pada rajah di bawah. Tengok pada waktu pertama dan waktu kedua. Solat yang boleh dijamakkan, zuhur hanya dengan asar dan maghrib hanya dengan isyak. Antara zuhur dengan asar, waktu yang pertama ialah zuhur dan waktu yang kedua ialah asar. Sama juga di sini antara maghrib dengan isyak, waktu yang pertama ialah maghrib dan waktu yang kedua ialah waktu isyak. Contoh jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ni tadi kita kumpulkan dua solat dalam waktu yang pertama. Baik, contohnya solat zuhur dan asar dilakukan ketika waktu zuhur. Sebabnya waktu zuhur ni waktu yang pertama. Jadi masa waktu zuhur kita tunaikan solat zuhur dan asar sekaligus. Ataupun solat maghrib dan isyak dilakukan ketika waktu maghrib. Masa waktu maghrib kita buat solat maghrib dan isyak. Contoh jamak takhir. Jamak takhir ni kita kumpulkan salat ke dalam waktu yang kedua. Contohnya, salat zuhur dan asar dilakukan ketika waktu asar. Waktu zuhur kita tak semayang. Masa waktu asar kita buat dua salat sekaligus. Kita salat zuhur dan salat asar. Ataupun salat maghrib dan isyak dilakukan ketika waktu isyak. Masa waktu isyak baru kita solat maghrib dan isyak. Masa maghrib ni tadi tak semayang. Masa waktu isyak baru buat dua solat sekaligus, iaitu maghrib dan juga isyak.
Syarat solat jamak takdim. Yang pertama, hendaklah menunaikan solat secara tertib dengan mendahulukan solat zuhur diikuti solat asar ataupun solat maghrib diikuti isyak. Maksudnya solat jamak takdim ni, kalau nak buat, kena dahulukan yang waktu pertama tu. Waktu zuhur dulu, kemudian asar. Ataupun maghrib dulu, lepas tu baru isyak. Yang kedua, hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram, salat yang pertama. Jadi, kena niat jamak takdim dalam salat yang pertama, iaitu zuhur ataupun maghrib. Yang ketiga, berturut-turut di dalam kedua-dua salat jamak. Lepas buat solat zuhur, buat solat asar. Begitu juga dengan maghrib. Lepas buat maghrib, terus buat solat isyak. Soalan berkaitan solat jamak takdim. Ustazah ambil contoh dekat sini, solat zuhur dan juga asar. Soalannya, apakah hukum jika mendahulukan solat yang kedua, iaitu asar, berbanding solat yang pertama, iaitu zuhur, ketika melakukan solat jamak takdim? Maksudnya dekat sini, dia buat solat jamak takdim, dia menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Tapi dia buat solat asar dulu, kemudian baru dia buat zuhur. Baik, hukumnya ialah tidak sah. Tidak sah kerana tidak menepati syarat jamak takdim, iaitu berturut-turut. Sepatutnya dia buat ikut turutan. Sepatutnya dia melakukan solat zuhur dulu baru asar, ataupun maghrib dulu baru isyak. Dia tak boleh buat asar dulu baru buat zuhur, ataupun buat isyak dulu baru buat maghrib. Dia tak boleh. Dia kena ikut turutan. Syarat salat jamak takhir. Syaratnya ialah hendaklah berniat jamak takhir dalam waktu pertama, iaitu zuhur atau maghrib. Ustazah ambil contoh Adam. Adam ni seorang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, dia bercadang mahu menunaikan salat zuhur pada waktu asar kerana kesuntukan masa. Sebelum waktu zuhur tamat, dia telah berniat untuk salat jamak takhir. Jadi dekat sini, Adam dia bercadang untuk salat jamak takhir. Kiranya dia nak salat zuhur dengan asar pada waktu asar. Jadi sebelum masuk waktu asar tu, ketika waktu zuhur lagi, dia dah kena berniat untuk jamak takhir. Kalau dia niat jamak takhir tu masa asar, maka salat dia tak sah, terbatal. Sepatutnya untuk jamak takhir dia kena berniat awal, kena niat dalam waktu yang pertama, waktu zuhur ataupun maghrib. Contoh soalan tentang jamak takhir. Ustazah ambil contoh solat maghrib dan juga isyak. Tengok pada soalan. Apakah hukum jika mendahulukan solat yang kedua, iaitu isyak, berbanding solat yang pertama, iaitu solat maghrib, ketika melakukan solat jamak takhir? Jawapannya ialah sah solat. Sah solat kerana dalam jamak takhir tidak diwajibkan menunaikan solat secara berturutan. Kalau dalam jamak takdim, kita wajib ikut turutan. Kena buat zuhur dulu baru asar, ataupun maghrib dulu baru isyak. Tapi dalam jamak takhir tak kisah, nak buat isyak dulu baru buat maghrib, ataupun buat asar dulu baru buat zuhur, kedua-duanya boleh.
Syarat salat qasar. Yang pertama, hendaklah perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Contohnya menuntut ilmu ataupun menziarahi saudara mara. Yang kedua, jarak perjalanan tidak kurang 2 marhalah, iaitu sebanyak 89 km. Perjalanan tu tak boleh kurang daripada 89 km. Yang ketiga, salat yang diqasarkan terdiri daripada salat yang 4 rakaat, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak sahaja. Yang keempat, tidak berimamkan orang yang salat tamam, iaitu salat sempurna. Contohnya, kalau imam nak salat 4 rakaat, contoh salat asar, dia nak buat 4 rakaat, kita tak boleh berimamkan orang yang buat 4 rakaat. Sebab kita nak buat qasar kan, nak buat 2 rakaat. Jadi kita tak boleh berimamkan orang yang buat 4 rakaat. Dan yang terakhir, berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram, waktu angkat takbir tu, niatkan sekali yang kita nak mengqasar ataupun nak memendekkan salat. Perkara yang membatalkan salat jamak dan qasar. Yang pertama, bermusafir di satu tempat selama 4 hari atau lebih. Kita musafir dan tinggal di satu tempat tu selama 4 hari atau lebih. Jadi kalau kita buat salat jamak dan qasar akan terbatal. Yang kedua, memisahkan 2 salat jamak dengan jarak masa yang sangat lama. Contohnya kita buat salat zuhur dengan asar. Kita jamakkan zuhur dengan asar. Sepatutnya buat berturut-turut. Mula-mula buat salat zuhur, lepas tu terus buat salat asar. Tapi kalau kita pisahkan 2 salat ni, zuhur dan asar ni, katakanlah buat zuhur, 2 jam kemudian baru kita buat salat asar, maka salat jamak tu akan terbatal. Sebab kita pisahkan 2 salat tu dengan jarak masa yang sangat lama. Yang ketiga, bermusafir kurang 2 marhalah, iaitu sebanyak 89 km. Kalau kurang daripada 2 marhalah, maka tak boleh buat salat jamak dan qasar. Dan yang terakhir, salat qasar berimamkan salat orang sempurna, tamam. Contohnya, salat isyak. Salat isyak 4 rakaat. Kita nak buat qasar. Kita nak memendekkan salat isyak daripada 4 jadi 2. Kebetulan dekat situ ada imam yang salat isyak 4 rakaat. Jadi kita nak buat 2, kita tak boleh berimamkan orang yang 4 rakaat. Kalau kita berimamkan dia, maka salat tu akan batal. Kalau kita nak juga salat qasar dan berimam, kita kena cari orang lain yang salat qasar juga, yang salat 2 rakaat juga. Kita tak boleh berimamkan dengan orang yang salat 4 rakaat. Salat jamak dan qasar merupakan rukhsah, iaitu kemudahan buat umat Islam. Jadi tak kiralah ke mana kita pergi sekalipun, musafir dalam negara ataupun luar negara, kita tetap wajib menunaikan salat fardu 5 waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.